Keterangan saksi deponen ke-46 hari ini di Mahkamah Koroner, seorang guru bahasa Inggeris merangkap guru asrama SMKA Tun Datu Mustafa, Puan Gloria Theresa Tien Pet Yi, hadir memberikan keterangannya berhubung siasatan kematian pelajar tingkatan 1, Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir. Menurut saksi, beliau mengenali Zara sebagai pelajar junior, tetapi tidak pernah berinteraksi secara langsung kerana tidak mengajar kelasnya. Namun begitu, beliau mengesahkan Zara seorang yang dikenali ramai dalam kalangan guru kerana aktif dan menonjol sebagai pelajar asrama. Pada pagi 16 Julai 2025, sekitar jam 10.10 pagi, saksi menerima arahan melalui kumpulan WhatsApp sekolah supaya berkumpul bersama semua warden di Dewan Makan Asrama. Menurutnya, arahan itu datang daripada pihak pentadbir susulan laporan awal bahawa seorang pelajar ditemui di aras bawah bangunan asrama pada waktu subuh. Ketika berkumpul di Dewan Makan, para warden dilihat berbincang sesama mereka mengenai insiden malam sebelum kejadian. Antara perkara yang disebut termasuk dakwaan kehilangan sejumlah wang milik seorang pelajar junior, serta maklumat awal bahawa Zara ada berjumpa beberapa pelajar senior sebelum itu untuk menjelaskan tuduhan berkenaan. Menurut saksi, warden-warden lain juga ada menyebut tentang latar belakang Zara sekeluarga dan keadaan emosi Zara pada hari-hari sebelumnya. Namun beliau sendiri tidak mengingati keseluruhan perbincangan dengan tepat. Selepas perjumpaan itu, saksi diarahkan oleh Cikgu Yuslina untuk ke musola. Di sana, beliau mendapati sekitar 10 orang pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 sudah ditempatkan di dalam musola untuk sesi soal jawab berkaitan kejadian malam 16 Julai. Cikgu Syahada dilihat menyoal pelajar tingkatan 1, manakala Cikgu Fatimah dan Cikgu Yuslina menyoal pelajar tingkatan 4. Saksi hanya mengikuti rapat sesi tersebut tanpa mengambil alih proses soal siasat. Dalam perbualan itu, saksi terdengar seorang pelajar senior tingkatan 4 memaklumkan tentang kewujudan 2 buah diari milik Zara. Pada mulanya beliau menyangka pelajar senior itu merupakan rakan sebilik Zara, namun kemudian dimaklumkan bahawa pelajar tersebut sebenarnya tinggal di bilik lain. Saksi turut menyatakan bahawa Ketua Warden, Ustaz Azhari, ada mengarahkan semua pelajar yang terlibat dalam kejadian malam itu dikumpulkan di bilik isolasi untuk disoal siasat. Pada awalnya, tugas itu diberi kepada seorang guru lain, namun guru berkenaan sedang bertugas menjaga pelajar STPM. Arahan itu kemudian dipindahkan kepada saksi. Dalam sesi soal jawab dengan seorang pelajar junior, saksi bertanya sama ada wang yang hilang telah dijumpai, namun pelajar itu menjawab belum. Pelajar itu turut memaklumkan bahawa dia sepatutnya menyertai kejohanan hoki pada pagi tersebut, tetapi namanya digugurkan akibat kejadian kehilangan wang yang berlaku. Tidak lama kemudian, sekitar jam 11.15 pagi, saksi membawa seorang pelajar senior ke Blok A. Beliau menunggu di aras bawah, sementara pelajar itu masuk ke bilik Zara. Pelajar tersebut kemudian keluar sambil membawa 2 buah diari berwarna hijau dan ungu yang didakwanya diambil daripada almari milik Zara. Saksi menyerahkan kedua-dua diari tersebut kepada Cikgu Yuslina untuk tindakan selanjutnya, selepas sempat membelik beberapa halaman secara ringkas. Beliau memaklumkan bahawa ketika kembali ke musola selepas mengambil sarapan, beliau melihat para warden sedang membaca dan berbincang mengenai kandungan kedua-dua diari berkenaan. Sepanjang keterangannya, saksi menegaskan bahawa beliau tidak mengetahui situasi Zara secara langsung sebelum kejadian dan tidak pernah dimaklumkan oleh mana-mana pelajar bahawa Zara menghadapi tekanan atau masalah serius. Saksi deponen ke-45, Puan Adori Francis. Seorang guru sains dan matematik, Puan Adori Francis tampil di Mahkamah Koroner sebagai saksi ke-45 dalam inkues kematian Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir. Beliau mengajar Zara sejak Februari 2025 dan turut berkhidmat sebagai guru asrama di SMKA Tun Datu Mustafa. Menurut saksi, Zara dikenalinya sebagai seorang pelajar yang ceria, sopan dan menghormati guru. Sepanjang tempoh mengajar, Zara tidak pernah mengadu apa-apa masalah pribadi, konflik, tekanan pelajaran maupun isu berkaitan buli. Sebagai guru asrama, Puan Adori menjelaskan bahawa tugas mereka hanya memantau kebersihan dorm, mengurus pelajar sakit dan memastikan kelas prep malam berjalan lancar. Guru asrama tidak diberi allowance seperti warden dan jarang sekali diberi arahan untuk membuat rondaan pada waktu malam. Beliau turut mengesahkan bahawa pihak sekolah tidak pernah memberi taklimat terperinci mengenai struktur pelajar senior junior di asrama.
Pada tarikh 15 Julai 2025, saksi berada di luar sekolah hampir sepanjang hari untuk mengiringi pelajar ke pertandingan Gami Code. Beliau hanya kembali ke quarters selepas prep malam dan bukan individu yang bertugas di blok asrama sebelum waktu tidur. Saksi dimaklumkan tentang kejadian pada 19 Julai sekitar 5.47 pagi, apabila seorang warden, Cikgu Rohayati, menghubunginya untuk memaklumkan bahawa ada pelajar jatuh dan patah kaki dan meminta beliau menjaga pelajar sebilik Zara. Namun, saksi tidak dapat melaksanakan tugasan tersebut kerana perlu bertugas di luar pada pagi yang sama. Tugas itu kemudiannya diambil alih oleh rakan serumahnya, Cikgu Gloria. Menurut saksi, sebelum kejadian yang melibatkan Zara, guru asrama tidak mempunyai sistem rekod rondaan. Hanya selepas insiden itu, pihak pentadbiran mengarahkan semua guru dan warden merekodkan rondaan melalui kaedah roll call yang dimaklumkan melalui WhatsApp. Ketika ditanya mengenai isu buli, saksi menegaskan beliau tidak pernah mengetahui sebarang aduan buli melibatkan pelajar asrama perempuan. Satu-satunya kes yang beliau tahu hanyalah kes buli melibatkan pelajar lelaki yang telah dikenakan tindakan gantung sekolah. Saksi turut memaklumkan bahawa pihak sekolah ada mengadakan satu mesyuarat dalaman bagi memberi penjelasan berhubung kejadian yang berlaku. Namun begitu, beliau tidak mengingati secara jelas siapa yang hadir atau bila mesyuarat itu diadakan. Warden! Pengetua! Nah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sepandai-pandai pengetua dan guru-guru sekolah Zara tutup mulut, kantoi, warden tidak bertugas di malam terakhir arwah Zara dibuli. Lepas tu, kau mau kami tutup mulut macam kau juga? Jangan mimpi. Kami ni tidak takut masuk penjara. Ustazah, puan pengetua dan guru-guru yang takut masuk penjara. Jawatan-jawatan anda adalah amanah negara, amanah rakyat. Anda semua terikat dengan undang-undang dan mahkamah. Lu fikir kalau lu jadi pengetua, lu jadi guru di sekolah Zara, lu rasa lu kebal. You buat-buat tidak tahu masalah besar ini. You tidak buka mulut depan saya dan rakyat. You tidak boleh jawab soalan rakyat. Apa sebenarnya yang berlaku kepada anak-anak kita di asrama sampai semua orang trauma tengok nyawa anak kita Zara, nyawanya melayang. Tidak ada jawapan daripada pengetua dan warden. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.